orang yang tak mengaji, lagilah mereka itu tidak takut. Cuma bedanya kita menjadi talibul ilmi, pencinta Allah, pencinta Rasulullah, senantiasa kita ini dengan persiapan membawa bekalan yang sebanyak-banyaknya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon maaf pada bulan ini mungkin saja pendahuluan saya begitu panjang sampai kita lihatkan ada berbaki 15 minit saja. Ala kulli hal dah 2 bulan tidak kita bertemu. Ala kulli hal ya, bulan ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perkongsian ini mendapat manfaat dan akhirnya timbul satu perasaan kesedaran, keinsafan untuk kita senantiasa menambahkan amalan yang banyak untuk kita hidup di dalam alam yang seterusnya, yaitu alam barzakh yang hanya Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui berapa lama akan kita berada di situ. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita ini selamat di dunia dan di alam barzakh serta di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, nak kita teruskan saja pada sirah ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi ingin kita kongsikan berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita seringkali perkatakan bahawasanya kenapa kita perlu menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai di kalangan kita ini dia sudah tahu, dia sudah kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kenapa begitu sedikit dia bersalawat kepada Nabi? Kenapa? Jadi ini disebabkan kerana pada zaman ini, zaman akhir zaman yang amat sukar untuk kita nak menjaga keimanan kita. Tempat kita ini tak sama macam Ard al-Mubarakah, tempat yang diberkati. Madinah al-Musharrafah, Makkah al-Mukarramah, tak sama macam Madinah, tak sama macam Makkah. Kalau kita pergi di Makkah al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah, lihatkan saja, boleh kita ketemukan wanita yang mendedahkan auratnya? Tidak. Mata kita melihat yang diridai oleh Allah. Masuk di dalam hotel pun tengok rancangan-rancangan semuanya membincangkan akan Al-Quran. Kalau di Madinah terus saja dengan qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya hadis Nabi. Kalau tengok TV tidak ada masalah. Keluar saja di luarnya semuanya wanita-wanita itu terus dengan auratnya yang tertutup. Pergi di Makkah al-Mukarramah, buka TV nampak Masjidil Haram, orang bertawaf, sekejapnya dengan Al-Quran, kemudiannya dengan qari yang lainnya, Syekh Sa'id Al-Ghamidi, Syekh Sudais Abdul Rahman As-Sudaisi, Msyari Rashid Al-Affasi, Mahir Al-Mu'ayqali. Jadi semuanya itu benda-benda yang membantu dengan menambahkan keimanan. Tetapi keberadaan kita di sini bagaimana dalam rumah saja, kalau kita tak buka TV, bini yang buka. Kalau bini tak buka, anak yang buka. Kalau anak yang tak tengok, kalau bini yang tak tengok Hindustan, anak yang tengok Hindustan. Jadi akhirnya kita lemah, iman kita semakin lemah. Begitu juga dengan salawat kepada Nabi. Jadi kalau dengan maksiat yang begitu banyak, macam mana kita nak bersalawat kepada Nabi walaupun seorang itu kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka sebab itulah tempat yang seumpama ini, wallahi wabillahi watallahi, demi Allah yang Nabi sebutkan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha, apabila kamu melewati akan taman daripada taman-taman syurga, jangan teruskan, berhenti, tunggu, duduk dalam taman syurga itu. Qalu fama riyadul jannah, wahai Rasulullah, apa itu taman syurga ya Rasulullah? Nabi sebut majalisuz zikr. Itulah majlis-majlis yang mengingati Allah, yang disebutkan kalamullah, yang disebutkan akan hadis Nabi, yang akhirnya mengundang perasaan gerun, perasaan keinsafan, perasaan keazaman untuk berubah menjadi hamba yang baik, yang diridai Allah, umat yang senantiasa mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sinilah tempatnya. Sebab itu kalau yang lelaki masih belum cukup, kalau di sini satu-satunya tempat yang dia lewati, tidak cukup. Bahkan hendaklah dia cari lagi. Mungkin dengan maghrib dan isyanya setiap malam
dia berada di dalam rumah-rumah Allah, taman daripada taman-taman syurga. Jadi pada waktu itu barulah akan terhasil kekuatan nak zikir, nak baca Quran, nak bangun sembahyang malam. Jadi kalau dengan orang perempuannya yang termampu untuk berada sekerap yang mungkin dalam taman daripada taman-taman syurga, jadi teruskan dengan usaha tersebut, kerana insya-Allah kita akan menghasilkan, mendapatkan kekuatan itu daripada tempat yang seumpama ini. Jadi kalau orang yang tak suka dengan majlis ilmu, tak suka dengan kuliah-kuliah agama, lihat saja bagaimana kehidupannya. Hatinya keras, sombong, takabur, kedekut, dan macam-macam lagi sifat-sifat yang madmumah yang dicela akan dia lakukan dalam kehidupan dia. Tetapi sebaliknya orang yang dipenuhi dengan iman, Masya Allah, Tabarakallah, dengar saja akan Al-Quran nak menangis, teringat saja akan kematian nak menangis. Allahu Akbar. Apabila teringatkan akan sedikitnya ilmunya, sedikitnya akan amalan-amalannya, akan dia menangis. Itu tanda kemanisan iman yang hanya terhasil daripada orang-orang yang senantiasa berada di dalam taman daripada taman-taman syurga ini. InsyaAllah mudah-mudahan senantiasa kita doakan Allah memberikan istiqamah, yakni ketetapan kita berada di dalam taman daripada taman-taman syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada pertemuan yang lalu kita telah ceritakan berkenaan dengan syurga. Ini saya sebutkan kembali kerana lama dah kita tinggalkan 2 bulan. Ya, lama. Jadi kita pun sebagainya tak tahu apa yang ustaz tu mengajar. Jadi maknanya apa? Kerana lama. Jadi saya ulang balik. Masya Allah, Tabarakallah, kita sebutkan tentang syurga. Pada pertemuan yang dulu, Masya Allah, Tabarakallah, itulah tempat yang akan kita pergi. Kalau boleh pada waktu ini, keazaman yang di dalam hati kita ini adalah, aku nak masuk syurga dengan keluargaku. Jadi bukan saja kita pulun amal ibadah itu untuk diri kita, tetapi untuk anak-anak kita, untuk isteri kita, untuk suami kita, untuk mak ayah kita. Kita kena bantu mereka. Sebab itu kita tak boleh reda kalau kita tengok bini kita buat maksiat. Jangan kita reda sama sekali bila kita tengok anak-anak kita itu menjadi anak yang durhaka kepada kita dan kepada Allah. Kerana apa? Kerana kita ini ada satu misi dalam kehidupan, iaitu kita nak bawa semua kaum keluarga kita masuk dalam syurga Allah. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Allahu Akbar. Inna ashabal jannati, sesungguhnya ahli-ahli penghuni-penghuni syurga itu, mereka itu akan mendapat nikmat di dalam syurga. Hum wa azwajuhum, mereka dan pasangan-pasangan mereka. Ahli syurga ini tetap akan bersama dengan pasangan-pasangan. Takkan dia seorang. Nikmat akan dia kongsikan, nikmat akan dia rasai dengan pasangan-pasangan. Kalau istri dengan suaminya. Kalau istri yang tidak ada suami, akan Allah Ta'ala berikan pasangannya. Dan paling kurang Allah Ta'ala bagi pasangan kepada penghuni-penghuni syurga lelaki. Paling kurang kalau dia sudah ada bini seorang di dunia ini, Allah Ta'ala akan bagi satu lagi pasangannya menurut kepada kadar amalannya. Tapi kalau sudah dia nama ahli syurga, tetap Allah Ta'ala berikan dia satu pasangan ataupun 2 pasangan. Kalau dicampurkan dengan istrinya, jadi sudah menjadi 3 pasangannya. Habis itu Ustaz, alamak, waktu dalam syurga pun kena jadi madu lagi kah Ustaz? Bininya pun penghuni syurga juga, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi kalau pada waktu itu, tengok kena madu lagi dalam syurga. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebut apa dalam Quran? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Dan kami cabut daripada setiap hati-hati penghuni syurga itu akan ghil, perasaan cemburu, hasad, dengki, buruk sangka, semua sifat-sifat yang madhumah itu tidak ada.
Sebab itu istri yang menjadi penghuni syurga juga tetap bersama dengan suaminya yang menjadi penghuni syurga. Lalu ditambahkan lagi dengan 2 pasangan, dengan 2 orang lagi istri kepada suaminya. Tidak ada masalah, silakan, tidak ada masalah. Masya Allah, tabarakallah. Dan istrinya juga mendapat nikmat-nikmat yang lain. Dan begitulah keadaan syurga yang akan kita pergi di sana. Amin amin ya rabbal alamin. Semua kita nanti apabila melangkah masuk ke dalam taman daripada taman syurga, Masya Allah, tabarakallah. Yauma tubaddilul ard, dan kami pada hari itu kami ganti terus bumi yang lain. Boleh kita bayangkan, bolehkah kita bayangkan bagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab yang dihimpunkan, yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Masya Allah, tabarakallah, bagaimana pokok-pokok di dalam syurga besar-besar. Kalau dalam seseorang itu mula untuk mengelilingi pokok itu mengambil masa 3 hari baru sampai di tempat permulaannya. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian pohon-pohonnya yang indah yang tersusun. Taman, dia adalah taman. Jangan kita duk pergi cari bangunan tinggi-tinggi, nak hotel tinggi-tinggi. Tak perlu, tak ada. Bukan bandaraya, tidak. Syurga adalah taman. Cukup kena dengan hati kita, jiwa kita. Kita boleh tengok bendang lagu ni pun, Allahu Akbar. Nak cerita apa tak boleh dah. Amboi, tenangnya, amannya. Anak bawa pi di Kuala Lumpur. Hari pertama sampai pukul 8 pagi. Pukul 3 petang tanya dah, kita ni cadang-cadang nak balik bila. Yang hak sebelum tu pakat siap dah dengan bini. Kita pergi duduk 4 hari bang no. 4 hari boleh, tak ada masalah. Pi sampai pukul 9, pukul 3 tanya dah. Mak oi, cadang-cadang nak balik bila ni? Awak yang abang tak ingat awal sangat ni. Dah sajalah, kita ni orang kampung. Mai duduk tengok pekan-pekan ni tak boleh nak duduk. Itu kita. Lah kali balik boleh tengok tu dia bendang punya besar, pokok-pokok nyok punya banyak. Allahu Akbar. Boleh tengok hak ni pun tak apa dah. Seronok tengok benda-benda yang macam tu. Apa lagi syurga, Masya Allah. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdud. Ahli-ahli syurga mereka duduk di bawah pohon-pohon bidara beristirahat yang rimbun. Dalam syurga ada banyak istana-istana. Istana itu saya katakan istana, bukan banglo. Apalagi rumah perumahan rakyat, tak ada. Istana daripada apa? Marmar, bukan daripada marmar Pak Long. Daripada emas dan perak saja. Allahu Akbar. Yang tu yang ada untuk ahli syurga. Kita rasa berbunga-bunga sana. Itu tempat kita yang nak pergi. Dosa duk susah hati fikir Allah esok nak kena pergi mengaji, tak larat lah bang oi. Alamak, lagi nak bulan Ramadan nak kena puasa. Sekali lagi nak masuk waktu nak kena sembahyang, nak kena keluar zakat. Ni nak kena fikir anak-anak nak periksa, itu anak nak kahwin, susah hati. Dalam syurga dosa duk fikir, semua tu tak perlu fikir. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Hari ini hampa makanlah, minumlah, guna nikmat ni pasal apa? Dulu sewaktu kamu berada di dunia dulu, kata Allah, kamu dah buat dah, kamu dah teruk dah. Tonton, cuba bayang sekejap bagaimana dalam satu hari kita tak perlu buat apa, seronok saja. Lahum fiha fakihatun walahum ma yad'un. Dalam syurga ni mereka semua penghuni syurga menggunakan, merasai nikmat kebesaran Allah. Apa sahaja yang Allah Ta'ala sediakan dalam syurga itu, walahum ma yad'un, dan bagi mereka itu apa yang mereka minta. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Sampai bila ni? Selama-lamanya. Sebab tu bila kita langkah masuk ke dalam syurga, amin amin ya rabbal alamin, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin amin ya rabbal alamin. Pada waktu itu kita semua mampu mendengar. Ini yang Nabi sebutkan. Kita semua mampu mendengar dengan sejelas-jelasnya bagaimana akan dipersilakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala taman yang penuh dengan keindahannya,
pohon-pohonnya yang tersusun. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud, pohon-pohon yang tersusun. Wa ma'im maskub, ada air yang mengalir, taman air yang mengalir, pohon-pohon yang tersusun. Dan sesungguhnya pohon itu adalah daripada zikir-zikir yang kita lakukan di waktu kita berada di dunia ini. Dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, apa saja zikir yang kita buat, nanti akan kita perolehi pohon-pohon zikir tersebut di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'im maskub, air yang mengalir. Di dalam surah Muhammad Allah taala ceritakan air yang mengalir itu bagaimana. Satu, fiha anharun min ma'in ghairi asin. Dalam surga ada sungai yang mengalir, airnya yang begitu jernih, yang lazat untuk meminumnya, air yang jernih. Allahu akbar. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Dalam surga nanti akan kita perhatikan taman daripada taman-taman surga Allah yang padanya sungai yang mengalir, dan sungai itu daripada susu. Kita boleh minum saja susu tu, Masya Allah, tabarakallah. Kita tak pernah tengoklah macam ni sungai daripada susu. Wa anharun min khamril lazzatir lisyaribin. Kita akan mendapatkan juga bagaimana taman daripada taman surga yang dihiasi dengan air sungai daripada arak yang begitu sedap kalau sesiapa yang meminumnya. Masya Allah, tabarakallah. Wa anharun min asalin musaffa, dan sungai yang keempatnya adalah daripada madu yang begitu suci, yang lazat, yang enak kalau sesiapa yang meminumnya. Kita semua tak pernah tengok benda-benda yang lagu tu. Sebab itu lawanlah hawa nafsu untuk senantiasa kita berusaha dengan bersungguh-sungguh. Jangan terlalu banyak kita ketawa, jangan terlalu banyak kepada hiburan. Senantiasa kita menginsafi bahawa di sini untuk mencari bekalan, bukan tempat untuk kita berseronok-seronokkan. Bahkan alam barzakh senantiasa menghampiri kita, dan kemudian seterusnya alam akhirat, dan seterusnya melangkah masuk ke dalam syurga. Dan pada waktu melangkah akan syurga Allah, akan kita semuanya terdengar akan suara ini, antum tahyau fala tamutu abada. Hei sekalian jiwa-jiwa yang baik, hei sekalian penghuni-penghuni syurga, kamu akan hidup pada hari ini selama-lamanya. Fala tamutu abada, kamu tidak akan mati buat selama-lamanya. Wa antum tashibbu fala tahramu abada, kamu semua akan muda dan kamu tidak akan tua selama-lamanya. Wa antum tan'amu fala tab'asu abada, kamu semua akan dapat nikmat, berseronok-seronokan, dan kamu tidak akan mendapat kesusahan selama-lamanya. Wa antum tasihhu fala tasqamu abada, kamu semua akan sehat dan kamu tak akan sakit, walau sesema pun, walau batuk pun, kamu akan sehat selama-lamanya. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini, saya pun maaf masih lagi belum sempat untuk kita sambungkan akan bacaan kitab kita. Ala kulli hal, mudah-mudahan insya-Allah kita melangkah keluar daripada taman-taman syurga ini dalam perjalanan terus saja dengan zikir. Kalau suami tak tanya, dalam hati zikir. Jadi kalau suami tanya, teruslah jawab persoalan suami itu. Nanti suami kita kecil hati pula, abang jangan kacau lah, cik nak zikir. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu salah faham pula tu. Jadi maknanya terus saja kalau yang perempuannya dengan amalan yang salih dan salihah, begitu juga dengan yang lelakinya, zikir kepada Allah, hadir kuliah ilmu, hadir ke masjid 5 waktu dalam satu hari, bahkan lebih baik lagi, lebih daripada itu lagi. Anak-anak, jadilah anak-anak yang salih dan salihah, senantiasa dengan ilmu, jangan buat maksiat kepada Allah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala Maha melihat. Dan innal ladhina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada penciptanya Allah Azza wa Jalla, wahum bil ghaibi, dan sedang pada waktu itu mereka berada berseorang-orangan, mereka dengan Allah saja, pada waktu itu mereka tidak melakukan maksiat. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir, bagi mereka adalah ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Manni wal Ihsan. Di
waktu yang penuh dengan keberkatan ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah agar ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui akan setiap hati-hati kami ya Allah. Kami ingin menjadi hamba-Mu yang baik ya Allah, hamba-Mu yang saleh dan salihah ya Allah. Ya Allah, Engkau permudahkanlah urusan kami untuk kami menjadi hamba-Mu yang diridai oleh-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau selamatkanlah kami ya Allah. Engkau berkatilah kami ya Allah. Engkau selamat dan Engkau berkatilah keluarga kami ya Allah, dan seluruh keturunan kami ya Allah di dunia ini ya Allah. Engkau selamatkanlah kami, Engkau bahagiakanlah kami, keluarga kami, keturunan kami di alam barzakh ya Allah. Engkau selamatkanlah kami, Engkau bahagiakanlah kami, keluarga kami, seluruh keturunan kami di alam akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah agar jadikanlah kami semua ini penghuni syurga-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.